Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Masih lagi bersama dengan Cikgu Hidayah dalam kelas Matematik tingkatan 3. Apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Cikgu harap semua sihat sahaja hari ini. Okey, baik. Hari ini kita masih lagi berada dalam subtopik 4.1 iaitu berkenaan dengan lukisan berskala. Cuma pada hari ini kita akan lihat bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ataupun masalah yang berkaitan dengan penentuan skala, penentuan ukuran objek ataupun penentuan ukuran lukisan berskala. Ada beberapa konsep yang mana kita akan gunakan apa yang kita dah pelajari dalam kelas sebelum ni. Jadi cikgu harap masih lagi ingat ya konsep-konsep sebelum ini. Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok contoh soalan yang berkaitan. Okey, pertama sekali kita nak lihat kepada bagaimana kita nak penentuan skala. Jadi apabila disebut sebagai menentukan skala, sudah tentulah kita mesti tahu apakah rumus nak mencari skala. Okey, baik, ingat lagi ni kita dah pelajari sebelum ini. Rumus untuk menulis skala adalah mesti ukuran ya. Bila sebut ukuran ni maksudnya contohnya adalah nilai panjang. Okey, jika diberi dalam rajah nilai panjang sesuatu sisi, maka itulah kita panggil sebagai ukuran. Okey, ukuran lukisan berskala. So, ini jangan tertukar. Atas mesti lukisan berskala, bawah adalah objek ya. Jadi perkara pertama ini, mestilah dengan kata lain kita mesti mengenal pasti dahulu mana satu lukisan berskala, mana satu objek ya. Jadi sekiranya kalau terbalik, maka akan salahlah skala anda. Okey, so jangan tertukar atas lukisan berskala, bawah objek. Okey, dalam menulis skala ada dua bentuk. Sama ada kita boleh tulis dalam bentuk pecahan begini ataupun dalam bentuk titik dua bertindih. Mana-mana pun boleh bergantung kepada kesesuaian soalan. Ingat lagi sekali, yang di atas adalah lukisan berskala, bawah adalah objek. A itu adalah lukisan berskala, nisbah objek. So, jangan tertukar. Okey, so kita nak tengok kepada contoh soalan. Okay, kita tengok contoh soalan D. Okey, dia kata K. Ni K ialah lukisan berskala. Okey, ingat langkah pertama adalah sila labelkan mana satu lukisan berskala, mana satu objek. Jadi sekiranya dalam soalan dia dah kata K ialah lukisan berskala, maka tengok kepada soalan K ialah lukisan berskala. Terus sahaja label dirajah dan sekiranya K itu adalah lukisan berskala, sudah tentulah J adalah objek. Okey, tanpa buang masa, itu first step awak sebab kita tak nak tertukar. Okey, soalannya adalah tentukan skala. So, apabila dia minta awak tentukan skala dalam bentuk 1 nisbah N, maksudnya dia nak dalam bentuk titik dua bertindih begini. Okey, so apa yang kita cari adalah pertama kita lihat kepada rajah, sila pilih sisi. Okey, sisi sepadan. Jadi kita mula dengan LB sebab semua skala mesti bermula dengan lukisan berskala dahulu. Okey, kita perhatikan rajah ini ada berapa sisi. So kita nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh pilih mana-mana salah satu daripada 7 sisi tersebut. Contoh saya nak pilih sisi yang ini. Kenapa saya pilih sisi itu? Sebab kita nampak sisi yang pertama ini ada satu sahaja petak iaitu bersamaan dengan 1 unit. Mudah sebab kita pun memang nak tulis skala dalam bentuk 1 nisbah N. Jadi kita nampak sisi itu mewakili 1 unit. Kira bilangan petak. Nisbah. Okey, mana sisi yang sepadan dalam objek? So kita nampak sisi sepadan dia adalah sisi yang ini kan? Jadi di objek ni dia merangkumi berapa petak? So kita nampak ada 2 petak. Jadi di sini kita tulis 1 nisbah 2. Okey, sila bandingkan adakah sama bentuknya dengan kehendak soalan. Kehendak soalan, nombor yang pertama atau angka yang pertama adalah 1. So memang kita dah
tentukan memang kita terus sahaja menggunakan sisi yang mempunyai satu petak. So, dah selesai untuk soalan yang pertama. Okey, saya tunjukkan sekiranya kita mengambil sisi yang lain. Okey, jangan risau. Apa pun sisi yang awak guna, awak akan dapat jawapan yang sama. Contoh, saya tak guna sisi yang tadilah. Tapi saya guna sisi yang lain. Contoh, saya guna sisi, okey, saya padam dahulu ni. Okey, sila perhatikan betul tak sama. Sepatutnya saya akan dapat sama ya. Okey. So saya nak pilih sisi lain. Betul ke Cikgu Hidayah kata dapat jawapan sama? Okey, katalah saya nak pilih sisi yang ini. Okey, nampak tak? Okey, mana sisi sepadan dengan dia di objek? Yang ini betul? Okey, ini tadi lukisan berskala. Jadi sebab itu penting step pertama label dahulu. Okey. Kemudian kita akan kira bilangan petak ya. Sekiranya dia tak bagi ukuran berapa cm, itu maksudnya kita menggunakan bilangan petak di grid yang disediakan. Okey, jadi di sini 2 petak. Okey, sisi yang sepadan dengan dia untuk objek adalah yang ini yang saya dah highlightkan ni. Kira berapa petak? 4 petak. Okey, jadi apabila kita nak menulis dalam bentuk skala, mulakan dengan lukisan berskala 2 nisbah 4. Okey. So kita dapati dah pun ditulis dalam bentuk titik 2 bertindih begini. Cuma kehendak soalan adalah dia nak kita menulis dalam bentuk 1 nisbah n di mana angka pertama adalah 1. Sedangkan yang kita tulis ini bukan 1. Jangan risau, saya dah ajar dalam kelas sebelum ni bagaimana nak jadikan sekiranya angka yang anda tulis itu bukan 1. Senang sahaja bahagi dengan diri dia sendiri. Nah, ini diri dia ni apa? 2. Jadi bahagi 2. Kalau di sini 3, bahagi 3. Kalau 5, bahagi 5. Maksudnya bahagi dengan diri dia sendiri. Apabila sini kita dah tetapkan dia perlu bahagi 2, okay, maka sebelah kanan pun kena ikut samalah. Bahagi 2 juga. Okey, 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. Jangan risau apa sahaja angka apabila dibahagi dengan diri dia sendiri, dia akan dapat 1. Itu tujuannya. Okey, nisbah 4 bahagi 2 dapat 2. Okey, so kita akan dapat 1 nisbah 2. Inilah jawapan bagi skalanya. Bandingkan dengan yang pertama tadi kita dapat. Sama tak? Sama kan? Sebab itu apa yang saya katakan tadi, apa sahaja sisi yang awak akan gunakan, akan dapat nilai yang sama. Cuma bezanya adalah senang ke susahlah kerja awak. Okey, so kita nak lihat kepada contoh soalan yang kedua pula. Tengok sebelahnya. Okey, tengok perhatikan dekat sebelah. Ingat lagi saya kata mesti label dahulu dirajah mana satu image, mana satu objek. Okey, kalau kita perhatikan di soalan nombor 2, masih lagi bergantung kepada pernyataan yang pertama ini, pernyataan yang asal. K ialah lukisan berskala. Jadi mana K? Kita nampak ini adalah K, maka ini adalah lukisan berskala. Label. Maksudnya, apabila ini lukisan berskala, okay, bawah ni adalah objek. Okay? Untuk memudahkan kita lah. Okay, so kita perhatikan. Rajah ini tidak dilukis di dalam petak bergrid seperti mana soalan yang pertama. Tetapi kalau perhatikan setiap sisinya telah diberi nilai lah. Walaupun bukan semua, ada sisi yang telah diberikan nilai. Ingat nak menentukan skala tak perlu semualah. Sekiranya dia dah kata dia adalah merupakan lukisan berskala, kita jangan risau, dia memang menepati syarat lah. Jadi kita hanya perlu mengambil salah satu sisi sahaja. Okey, so oleh kerana nak tulis lukisan berskala adalah lukisan berskala nisbah objek. Baik, kita akan pilih salah satu sisi. Ingat saya kata sisi mana pun yang awak pilih, syaratnya adalah sepadan. Jadi mana lukisan berskala? Yang ini kan? Okey, katalah saya pilih sisi yang paling panjang. Yang ini. Okey, apa ukurannya? 6. Maka saya perlu tulis di tempat yang betul. 6 nisbah. Mana sisi sepadan dengan sisi yang saya dah pilih? Yang ini. Okey. Berapa nilai dia? 3. Okey, so kita dapati nisbahnya 6 nisbah 3. Sedangkan kehendak soalan adalah dia minta kita tulis dalam bentuk 1 nisbah n. Okey, angka pertama mesti 1. Okey, ingat lagi apa tadi saya kata?
Apabila yang ditulis ini bukan nombor 1, caranya mudah sahaja, bahagi dengan diri dia sendiri. Diri dia nombor apa? Nombor 6. Maka kita bahagi dengan 6 lah. Okey, so 6 bahagi 6 dapat 1. Okey, apabila sini bahagi 6, maka kanan pun akan ikut sekali bahagi 6. So 3 bahagi 6, okey, tulis dalam bentuk pecahan begini. Okey, 1 nisbah 3/6. Okey, elakkan tulis dalam bentuk perpuluhan. Okey, 1 nisbah 3/6, lihat 3/6 boleh dipermudahkan ataupun tidak. Okey, boleh ya, sifar 3. Maka kita akan tulis dalam bentuk yang teringkas, 1 nisbah 3 bahagi 3, 1 6 bahagi 3, 2. Okey, so inilah dia skalanya. Andai kata kalau soalan tanya apakah nilai n, sila perhatikan yang am adalah 1 nisbah n. N itu mewakili nilai di sebelah kanan. Okey, ini andai kata soalan minta apakah nilai n. Jadi n-nya adalah 1/2. Itu contohnya lah. Okey, baik. Setelah kita bincangkan dua soalan tu, saya harap jelas. Okey, yang berkaitan dengan penentuan skala. Okey, jom kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya kita nak menentukan skala juga. Okey, yang berikut dalam bentuk 1 nisbah n, cuma situasinya berbeza sekarang lah. Okey, diberi S dan T. Okey, ingat S dan T. Masing-masing ialah lukisan. Bermaksud S dan T adalah lukisan berskala. Tanpa buang masa, kita akan lihat kepada soalan dan kita nak label. Mana ST? Yang ini ya. Ini S, ini T. Maka kita label ini sebagai LB. Okey, dua-dua pecahan soalan ini adalah merujuk kepada grid rajah ini. Maka ini adalah objek. Okey, itu langkah pertama yang awak perlu buat. Tentukan skala bagi yang berikut dalam bentuk 1 nisbah n. Sekali lagi mesti bermula dengan angka 1. Okey, so kita perhatikan di sini. Diberi di sini dalam bentuk 1 darab 1. 1 darab 1 ini bermaksud merujuk kepada grid. Jadi 1 darab 1 ini maksudnya adalah grid tu maksudnya yang berpetak beginilah. Okey, apabila dikatakan 1 darab 1 itu bermaksud dia merujuk kepada panjang, darab, tinggi ataupun lebar. 1 darab 1. Okey, 1 darab 1. Bermaksud satu petak ini 1 unit. Okey. Kalau dia kata contoh di sini 0.4 darab 0.4, maksudnya satu petak, panjang 0.4, tinggi 0.4. Itu maksudnya. 1.3 sama juga. Okey. Ingat bila ada perkataan grid itu bermaksud merujuk kepada satu petak. So 1.3, 1.3 itu maksudnya. Yang ini yang perlu anda faham. Okey, kita nak tengok contoh penyelesaian soalan yang pertama. Okey, so kita tengok. Kita tahu nak menulis skala, kita mesti tulis dalam bentuk lukisan berskala nisbah kepada objek. Okey, so lukisan berskala kita nampak ada bentuk segitiga di sini kan. Okey, so saya dah kata hari tu sebelum ini, pilih salah satu sisi yang mudah. Janganlah kita pilih susah-susah kita nak kira kan. So kita pilihlah sisi yang inilah sebab dia mudah. Okey, kita kira berapa petak. Ada 2 petak, betul tak? Ada 2 petak. Kita perhatikan tadi saya dah kata 0.4 darab 0.4 bermaksud satu petak panjangnya 0.4. Jadi kalau 2 petak maksudnya panjangnya adalah 0.8. Okey. Ini adalah lukisan berskala untuk soalan A. Tengok kepada objeknya. Objeknya kalau kita ambil sisi ini, maka kita perlu ambil sisi sepadan lah, yang ini. Pun sama, dia merangkumi 2 petak. Okey. Grid 1 darab 1 ini adalah merangkumi 1 petak 1 unit atau 1 cm panjangnya. Maka sekiranya 2 petak, dia merangkumi 2 cm. Jadi di sini saya boleh pindahkan 0.8 nisbah 2. Okey.
So, saya hanya perlu gantikan sahaja. Di sini kekeliruannya adalah yang pertama ini sahaja. Apa maksud 0.4 darab 0.4 tu saya dah terangkan tadilah. So, apabila kita dah dapati, kita dah faham maksud grid tu, maka saya rasa tak mempunyai masalah yang besar lah untuk step seterusnya. Sama sahaja. Okey, perhatikan di sini adalah 0.8. So, ingat sekali lagi saya ada kata sebelum ini, sekiranya dia bukan nilai 1, kita nak jadikan dia 1, senang sahaja bahagi dengan diri dia sendiri. Sekarang diri dia sendiri apa? 0.8 kan? Maksudnya kita perlu bahagi dengan 0.8. Jadi apabila kiri bahagi 0.8, maka kanan pun kena bahagi dengan 0.8. Okey, so apa yang kita tulis adalah, so 0.8 bahagi 0.8 kita akan dapat 1 lah. Nisbah 2/0.8 begitu. Okey, untuk yang ini ni kita boleh guna kalkulator. Kita permudahkan 1, masukkan dalam kalkulator 1 bahagi dengan 2 per dengan 0.8. Okey. So jawapannya adalah pastikan tulis dalam bentuk titik 2 pecahan iaitu 5/2. Okey. Yang ni jangan risau, tekan sahaja kalkulator, kalkulator akan cari jawapan. 2 bahagi dengan 0.8 dapat 5/2. So, nisbahnya adalah 1 nisbah 5/2. Sekiranya soalan minta kira nilai n, tentukan nilai n. So, nilai n kita ambil kepada yang kanan, iaitu 5/2. Okey. Tengok soalan B pula. Okey. Bila kita dah pilih satu ni, kita pilih sisi samalah supaya kita boleh banding beza. Okey. So, kita tengok sisi yang bawah ni ada untuk lukisan berskala. Kita juga merangkumi 2 petak. Jadi, 1 petak 1.3. So, sekiranya 2 petak maksudnya 2.6. Okey. Kemudian kita akan gantikan dan menulis dalam bentuk titik 2 bertindih, bermaksud mula dengan lukisan berskala. Jadi 2.6 nisbah objek berapa tadi? 2. Okey, nampak? So kita gantikan saja dahulu. Step seterusnya dia akan ulanglah langkah sebab dia bukan angka 1 kan. Jadi kita akan bahagi dengan diri dia sendiri. So diri dia apa? 2.6. Maka kita bahagikan dengan 2.6. Kanan juga akan ikut bahagi dengan 2.6. So kita tulis dalam bentuk titik 2 bertindih. So 2.6 bahagi 2.6 tak payah fikir panjang. Dia akan dapat 1 lah. Nisbah. Okey. Di sebelah kanan tu kita akan menulis dalam bentuk pecahan begini. 2.6/2. Okey. So 1 nisbah 2.6/2. Masuk kalkulator, kita akan dapat 13/10. Okey. Berikan dalam bentuk pecahan. Jangan risau, kalkulator boleh dengan cara sekiranya kalau tekan kalkulator awak dapat perpuluhan. Contohnya kalau kita tekan kalkulator ni kita dapat 1.3. Okey, cara nak tukar kepada pecahan, tekan shift. Tekan ABC. Dia akan beri kepada pecahan beginilah. So 13/10 jawapannya. Kalau soalan tanya nilai n, so nilai n tengok kepada yang sebelah kanan 13/10. Okey. So saya harap jelas di sini. Sekiranya tak jelas, bolehlah tanya secara personal dengan cikgu. Okey. Seterusnya kita tengok kepada penentuan nilai ukuran bagi sesuatu sisi. Okey, yang ini perlu fokuslah sedikit sebab dia ada pengiraan ataupun jalan kerja. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Sama juga kita perlu label dahulu mana satu lukisan berskala, mana satu image. So apabila dia kata V ialah lukisan berskala, lihat kepada dua-dua soalan lah, sebab dua-dua soalan itu merujuk kepada pernyataan yang sama. So mana satu V untuk soalan pertama, V ni di sini, maka kita
label ni lukisan berskala. Jadi bila satu lukisan berskala, sudah tentulah ini adalah objek. So, begitu juga untuk soalan yang kedua, mana satu V, ni V. So, ini adalah lukisan berskala. Sudah tentulah satu lagi ini adalah objek. Okey, untuk memudahkan kita tidak tersalah. Okey, tentukan nilai X. Ini bukannya untuk kita tentukan skala, tapi kita tentukan ukuran. Tetapi perlu diingat sebarang penentuan nilai bagi panjang-panjang yang tertentu itu adalah merujuk kepada skala. Dengan kata lain, walaupun soalan tak tanya skala, dia tanya ukuran, kita mesti mencari skala dahululah. Okey, so kita nak tengok. Okey, ada mana yang kita nak diminta cari tu? Kita nampak kat sini. X. Okey, mana sisi sepadan dengan X? Okey, baik. Setelah kita tentukan sisi yang sepadan dan kita dah tentukan mana sebenarnya sisi yang kita nak cari. Okey, so kita nampak di sini X tu padanan sisi dia adalah 6. Okey, kalau kita perhatikan, kita tak bolehlah nak menggunakan itu sahaja. Maksudnya kita tak boleh menggunakan panjang sisi itu sahaja. Kita perlukan satu lagi sisi untuk penyelesaian soalan penentuan ukuran. Kita perlu menggunakan satu lagi sisi yang lengkap nilainya. Okey, kita lihat kepada rajah, ada tak sisi lain yang mana lengkap lukisan berskalanya dan juga objeknya. So, kita perhatikan ada satu lagi sisi yang telah diberi, iaitu 2. Okey, mana sisi sepadan dengan dia? 5. Kita perlukan itu kerana kita nak buat perbandingan. Okey, di sini kita akan terus sahaja masukkan skala. Okey. Ingat, dia mesti lukisan berskala per dengan objek. Okey, kita cuba masukkan dahulu nilai yang kita dah ketahui. Kita tahu menulis menulis skala boleh dua bentuk, sama ada dalam bentuk titik dua bertindih begini, okey, ataupun dalam bentuk pecahan. Tadi awal kelas ini saya ada beritahu yang mana satu nak ditulis itu bergantung kepada kesesuaian soalan. Sekiranya soalannya begini, menentukan nilai setiap sisi ataupun nilai sisi-sisi yang tertentu, kita sesuai menggunakan bentuk yang dalam pecahan begini. Okey, jadi kita akan cuba lihat bagaimana contoh apa yang saya maksudkan. Okey, mula dengan lukisan berskala. Okey, nilai yang kita dah tahu adalah 5. Okey, so kita akan tulis 5 per, apa sisi sepadan dengan dia adalah 2. So, kita tulis 5 per 2. Kenapa kita nak tulis yang ini? Supaya kita buat perbandingan dengan satu lagi sisi yang melibatkan sisi yang kita nak cari, iaitu X. Jangan tertukar, ingat mesti lukisan dahulu di atas. So, lukisan 6 per dengan sisi sepadan dia adalah X. Okay. So, jangan tertukar yang mana satu atas, mana satu bawah. Ingat, sebelah atas adalah lukisan berskala, sebelah bawah adalah objek. Okey, jadi ini adalah persamaan yang kita dah bina. Okay. Hasil daripada penggantian nilai lah. Okey, kita perhatikan di sini, yang kita nak cari sebenarnya adalah X. Okey, sekiranya situasi begini, X berada di sebelah bawah, maka apa yang awak perlu buat adalah sila gunakan konsep darab silang. Okay, sebab kita nak jadikan dua baris ini, saya anggap sebagai dua baris sebab ada atas dan bawah begini. Jadi, untuk menyelesaikan atau menentukan mana-mana satu pemboleh ubah yang kita tak tahu, kita jadikan dia sebaris. Caranya adalah kita darab silang yang bawah. Kita bawa naik atas dengan caranya darabkan. Maksudnya, X darab dengan 5, 2 darab dengan 6. Sebab apa? Sebab yang duduk di bawah ni semuanya sebenarnya adalah operasinya bahagi. Jadi bila kita nak tukar posisi atau tempat, kita ubah bahagi jadi darab lah. So 5 darab X dapat 5X sama dengan 6 darab 2 dapat 12. Okey. So ini adalah penyelesaian atau kemahiran bagaimana awak menggunakan konsep yang awak dah belajar dalam tingkatan sebelum ini. Okay, bagaimana nak cari pemboleh ubah. So, 5X sama dengan 12, X sama dengan 12 per
Okey, so X sama dengan 12/5. So, itu sajalah jawapan untuk nilai bagi X. Okey. Bergerak kepada soalan yang kedua. Okey, sekiranya soalan nombor 1 tadi agak kabur-kabur, kurang jelas. Okey, kita lihat daripada soalan nombor 2. Ingat sekali lagi apa tujuan kita nak melabel dahulu. Dia membantu kita nak tulis yang mana satu. So, kita cari dulu mana X yang kita nak cari. Duduknya di sini kan. Okey. Cari sisi sepadan dengan dia 2. Ni 2. Perhatikan ada di rajah satu lagi sisi yang kita ketahui nilai. Dua-dua yang sepadan. Kita nampak kita ada beri 2. Saya petakkan dekat sini. 2. Mana sisi sepadan dengan 2? 4. Kita mesti ada satu lagi perbandingan sisi yang lengkap nilainya. Okey, ingat kita nak cari lukisan berskala. Sebab X tu duduk di lukisan berskala. Okey, apa yang awak perlu buat adalah tulis skala dalam bentuk pecahan. So, mula dengan lukisan berskala X per. Apa padanan dia? 2. So, X per 2. Sama dengan, satu lagi yang diketahui nilai. 2 per 4. So ingat sebelah atas adalah lukisan berskala. Sebelah bawah adalah objek. X per 2 sama dengan 2 per 4. So kita nampak ada satu persamaan yang kita dah buatkan di sini. Sama juga macam sebelah tadi. Apabila dia ada dua baris macam ni, maksudnya ada atas dan bawah, sedangkan yang kita nak cari adalah X, bolehlah gunakan konsep darab silang. Boleh guna konsep darab silang. Ataupun, oleh kerana X itu untuk yang situasi ini telah pun berada di kedudukan sebelah atas, yang tak ada kaitan dengan apa yang kita nak cari adalah 2 di situ kan. So kita boleh bawa 2 sahaja ke sebelah kanan. So kita tak perlu nak pindah silang untuk yang 4 di sebelah kanan. So 2 darab 2, kita akan buat macam ni. X sama dengan 2 per 4 darab 2. 2 ini adalah yang berkaitan dengan 2 di sebelah kiri tadi. Kita bawa naik ke atas dengan cara mendarabkan. Jadi kita selesaikan. Kita akan dapat X sama dengan 1. So itu adalah jawapannya. Itulah dia beberapa contoh yang berkaitan dengan soalan yang berkenaan dengan penentuan skala dan juga penentuan ukuran. Jadi dengan contoh-contoh yang diberikan itu, saya harap semuanya jelas, dan sekiranya ada masalah seperti biasa, tolong maklumkan kepada saya, PM saya. Diharap ia dapat membantu. Itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.